Ini kami. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zora daripada Melbourne. Hari ni nak share konten apa pula hari ni? Subhanallah. Ya, macam-macam lah. Zeti, Tajuddin. InsyaAllah nanti kita sharing lah. Okey, subhanallah. Ini Riyadhus Salihin. Memang setiap pagi kita buat Riyadhus Salihin. Pukul 7.30 hingga 8.30. Lepas tu, jika saya tidak ada untuk slot Riyadhus Salihin, akan digantikan dengan tim, dengan rakan seperjuangan, dengan asatizah lain dalam slot Raudah. Waalaikumsalam. Aidil Rizal daripada Batu Pahat, Johor. Subhanallah. Ada tak yang hadir ni di kalangan sahabat-sahabat masa banjir kita? Ustaz komen di FB. Masya Allah, Jids Pelangat daripada Johor, daripada Brunei, daripada Hulu Langat. Masya Allah. Moga sahabat-sahabat kita di Hulu Langat dalam keadaan baik, sihat walafiat, dalam keadaan kuat menghadapi hujan banjir, insyaAllah. Selamat pagi semua. Anda hadir daripada mana? Ya, Alhamdulillah saya sihat. Okey, ni daripada jauh ni, Madir Takafur daripada Pak Roy ni. Masya Allah. Sahabat-sahabat di FB nanti jap ya, saya ni. Manakala sahabat-sahabat di FB, kita tengok ada Khatijah Adnan, ada Suzy Muhammad, ada Waradia daripada mana ni sahabat-sahabat semua. Arifin Ford BBF. Subhanallah, terima kasih. Awal-awal lagi ramai dah yang mula bagi star. Star itu adalah satu bentuk sumbangan dan infak tanpa sengaja kepada kerja dakwah dan kerja amal kita. Aliza Yunus daripada JB, Siti Safura Adinda ni daripada Perak ni, Siti Salma, Nur Aini Yahya, Suryani Ali, Sabar Umi, ada yang daripada Perlis, NR, My Emilia dan semua. Subhanallah. Syakirah Nazir daripada Kelantan, ya, Max Blue Ceras. Subhanallah. Dan daripada Sabah ni, Gebu Glowing ni, Azianita Abu, Siti Rohani Makani, Farah Cindy Lina Muhammad, Ummu Furqan Faruk, Syairah Nazirwan Dayangku Aida, Norayah Adinan daripada Miri, Waladia daripada KL, Hamizah Hamzah. Subhanallah. Tengah hujan tak berhenti lagi. Subhanallah. Sekarang ni ada beberapa tempat, daripada Dayan Ayuni pada Sydney, ada daripada Madura, Indonesia, Dewi Yani. Terima kasih ya sahabat-sahabat Indonesia hadir juga. Harap boleh faham ya apa yang saya cakap. Terengganu clear. Rupanya ada banyak juga kawasan sedang banjir ni. Masya Allah. Elisha, Cik Safia, dengan doanya, Nur Aziah Wati Osman. First time tengok live Ustazah Lahmu ila Rahmah. Masya Allah. First time tengok live Ustazah, baru sembuh sedikit dari sakit. Masya Allah. Moga Allah beri kesembuhan yang sempurna buat sahabat kita. Ila Rahmah. Subhanallah.
Laham ila rahmah. Subhanallah. Nurziah Hanzi, Azlina Ahmad. Waalaikumsalam. Izzah Sahidah daripada Tawau Sabah. Daripada Singapura, Raja Rahmah, Raja Idris Sweet Love daripada Singapura. Masya Allah. Dari Melaka, Fadilah Muda daripada Temeloh. Mudah-mudahan sahabat kita di Pahang kuat dia. Kata bakal ada ribut kilat di sini. Risau kat Johor. Jabatan Meteorologi kata ada ribut kilat. InsyaAllah kita terus kuat. Melaka hujan renyai. Subhanallah. Ada yang kata Ustazah nampak lelah. Lelah sikit saja. Biasalah semua orang pun penat. Ni dalam tempoh, dalam fasa-fasa kita ditimpa musibah ni. Si Jangkang, Temeloh Pahang masa banjir. Subhanallah. Rasina Abdul Jalil dari Temeloh Pahang masa banjir. Masya Allah, moga terus kuat sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Kalau cakap masa banjir ni, sebab terus saya ni. Memang sebab lah sahabat-sahabat. Sebabnya kami ni turun hari-hari tengok keadaan mangsa banjir. Tengok keadaan mereka, tengok rumah mereka, tengok anak-anak, tengok orang tua, tengok PPS. Subhanallah, Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Daripada Singapura, Izzy. Daripada Negeri Sembilan, Cikgu Hamisah. Terima kasih Zuraidah Hasim. Arafat Amin, Rabiah Sulung, Puan Zahar Tahajudin. Salat tinggi baru nak start guruh. Moga semuanya. Ustaz Hakimi Haji Mat Said. Terima kasih Ustaz Hakimi. Subhanallah. Nabiatul Huda daripada Penang, GT ada. Subhanallah. Daripada Aceh, terima kasih Aisyah Radiah daripada Aceh. Suara serak bukanlah sesama. Cuma mungkin kita kan sudah berturut-turut beberapa hari, jadi badan kita pun kurang rehat, jadi keletihan sikit. Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih pada semua yang hadir. Terima kasih kepada yang sentiasa banyak komen. Sebab bila anda komen, anda tinggalkan komen tu, nampak mendung kan. Semalam pun hujan sikit-sikit. Ya, siapa yang nak join kerja amal boleh. Nampak mendung, cuaca hujan memang dijangka kan. Dia sampai hujung bulan 12. Kalau pada tahun lepas tu sampai bulan 1. Banjir besar di Raut Pahang tu bulan 1 saya ingat. Masya Allah. Allahu Akbar. Amin. Masjid Tanah Melaka hujan renyai-renyai. Tuan-puan sekalian, Alhamdulillah, terima kasih anda yang komen, yang tinggalkan apa sahaja nota, saling mendoakan, yang bagi salam, apa sajalah teruskan. Sebab dengan anda meninggalkan komen tu, engagement live kita di IG dan di FB semakin naik. Dan insya-Allah kita menjemput lebih ramai untuk hadir ke kuliah kita. Ini adalah salah satu kekuatan sebenarnya. Kekuatan rohani untuk menghadapi musibah yang sangat berat. Kekuatan rohani adalah kekuatan yang paling penting. Subhanallah. Fizikal dah penat, mental dah penat. Subhanallah, emosi pun penat. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kekuatan rohani, Allah memberikan ketabahan, kesabaran, ketenangan, kelapangan jiwa yang menyebabkan, yang memberi kesan kita boleh melalui setiap ujian itu dengan satu persatu, dengan tenang, dan kita boleh nampak jalan keluar, jalan bercahaya, jalan terang itu jelas di hadapan mata kita, insya-Allah. Allahu Akbar. Terus bersemangat sahabat-sahabat semua, insya-Allah. Okey. Seperti biasa, kita mulakan dengan Al-Fatihah, 10 ayat awal, 10 ayat akhir Al-Kahfi, kemudian Asma'ul Husna, dan insya-Allah kita sama-sama zikir sikit selepas tu. Sebab sepatutnya kita mula 7.30, sekarang pukul berapa ya? Kita mula awal sikit, sekarang pukul berapa Ustaz? Ada 7.33, sedang elok ni. Okey, kita mula ya sahabat-sahabat semua. Ingat, semalam kita dah belajar Al-Fatihah adalah satu surah yang Nabi SAW bersabda, tidak ada surah yang lebih agung, yang lebih agung, yang paling agung, yang pernah diturunkan, yang tidak ada di dalam Taurat, yang tidak ada di dalam Injil, yang paling agung. Surah yang paling teragung, paling mulia itu Nabi kata surah Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa disebut begitu? Kerana ia 7 ayat yang sentiasa diulang dalam setiap kali bacaan dalam solat. Dan subhanallah, walaupun setiap kali solat kita baca Al-Fatihah tak pernah rasa jemu. Tak ada lagi lah orang yang minta, Ustazah dah jemu baca Al-Fatihah, takbir, doa iftitah Al-Fatihah.
Subhanallah, ada Ainil Hasan terus bagi 2,500 star. Masya Allah, moga Allah gantikan bintang-bintang di langit, bintang-bintang di syurga Allah, bintang-bintang di mahsyar. Kepada semua pun yang bagi tak bagi semuanya, mudahan Allah kurniakan. Sahabat-sahabat semua, Al-Fatihah ni kita flashback balik yang kita belajar semalam. Tak apa Ustaz, yang kita belajar semalam, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada Al-Fatihah itu ada syifa, ada ruqyah, ada penyembuh. Subhanallah. Semalam habis live tu, apa biasanya kan kita ni bila kita cakap kita terus diuji. Kan saya berkongsi satu hadis Nabi yang sahih berkenaan dengan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya baginya iaitu Al-Fatihah itu ruqyah, penyembuh, syifa, penawar kepada duka, penawar kepada sakit yang zahir, yang batin, kita nampak tak nampak. Habis live tu saya keluar macam nak turun kan, tengok budak-budak, tengok anak-anak apa semua. Mata tu berpinah-pinah. Saya dah tahu dah ni, kalau saya kena mata berpinah, mata berpusing ni, macam berpusing, mata berpinah, macam minyak tu kan, kita nampak berpinah-pinah lah. Biasanya saya akan disusuli dengan sakit yang kuat, sakit di sebelah kepala sebelah kiri yang kuat. Dulu sebulan sekali, sekarang makin kerap, 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Nanti akan buat check up. Sebab tu kalau nampak sembab tu kadang-kadang kesan daripada sakit kuat tu. Terus teringat apa yang dikongsikan tentang Al-Fatihah. Subhanallah. Cari ubat, biasanya makan Panadol Activas lah, ataupun painkiller. Bukan nak beramal sangat dengan painkiller ni, tapi sebab kita kerja banyak, kita tak sempat. Macam Elan tu lah. Kamu ingat macam mana Elan tu? Kamu ada masa untuk pening? Macam mana Ustaz Elan Panadol tu? Anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Macam tu kan. Jadi macam tu lah, saya pun tak ada masa untuk sakit kepala, tak ada masa untuk layan sakit tu. Jadi memang selalu jugalah makan painkiller, walaupun orang kata kurang bagus, wallahualam. Tapi semalam cari-cari tak jumpa, tak ada stok, habis. Lepas tu kan, Allahu Akbar, teringat tadi baru je share bahawa Al-Fatihah itu sebagai ruqyah. Masya Allah. Lepas tu saya sendiri pun baca, suami pun bacakan di kepala, pegang di kepala baca. Sebab dia kalau pening kepala tu memang biasa, tapi pening kepala yang disusuli dengan mata berpinah tu, dia panggil ada simptom tu. Tapi saya tak pasti adakah saya simptom tu. Sistem apa tu nama ya? Dia memula dengan mata berpinah, kita macam tak nampak, lepas tu dia akan serang kepala ni sebelah kiri saja kuat. Jadi dia sakit kepala yang teruk. Dia tahap dia tu. Sebab kita selalu sakit kepala, ada waktu sakit kepala tu kita layan je. Jadi saya kata sudah painkiller tak ada, lepas tu baca Al-Fatihah, suami pun bacakan juga. Alhamdulillah beransur hilang. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi mungkin kan kita buat dua-dua lah. Kita ruqyah dengan Al-Fatihah, sebab Nabi SAW bersabda tu, sesungguhnya bagi Al-Fatihah itu, bagi surah Al-Fatihah itu ada ruqyah, ada penawar, ada syifa. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan kalau kita nak ceritakan tentang Al-Fatihah ni banyak lagi. Bila sampai kalimah ataupun ayat ihdina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku memperhambakan diri, hanya kepadamu aku minta tolong, ya Allah. Lepas tu sebut wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah yang maha menyembuhkan. Ustaz boleh carikan tak itu ayat surah mana ya? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Subhanallah, itu doa Nabi mana tu? Itu doa siapa tu? Itu doa seorang Nabi tu. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Yakin Allah menyembuhkan. Tenang, tarik nafas, yakin bahawa Allah yang maha menghilangkan sakit. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua juga diberikan oleh Allah syifa, penawar, kesembuhan daripada apa jua penyakit. Kalau kita sakit tu pegang. Dan apabila aku sakit, ya Allah, Engkau lah yang menyembuhkan. Ada Ustaz? Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Surah Asy-Syu'ara.
ada yang tulis subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cari je apabila aku sakit engkau menyembuhkan. Ada jumpa tak? Ada. Hah? Ada jadi surah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi wasallam. Terima kasih semua, masya-Allah. Surah Syu'ara ayat 60. Tak apa, Mei. Tak apa, Ustaz bagi je. Cari je apabila aku sakit kau ni mesti keluar. Ya, betul, surah Asy-Syu'ara ayat 26. Allahumma salli wa sallim. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Ustaz tak jumpa ke? Allahu Akbar. Kejap ya, sahabat-sahabat. Saya sebenarnya nak cari, saya nak tahu itu doa Nabi siapa. Tak payah cari surah, cari Google je. Apabila aku sakit, dialah menyembuhkan. Meh. Tak apa, saya balik. Tak ada? InsyaAllah. Amin. Allah musta'an. Allah. Ya, doa Nabi Ibrahim. Dah ada yang tulis. Tapi saya nak tengok juga, Ustaz, ayat tu. Surah Asy-Syu'ara ayat 80, doa Nabi Ibrahim. Saya tak ingat doa Nabi mana. Ada yang tulis doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tim yang sedang bertugas boleh bantu tak? Saya nak tengok waktu tu doa Nabi Ibrahim ya. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ayat 80 surah Asy-Syu'ara ayat 80. Terima kasih semua yang berkongsi. Cuma saya tunggu keterangan sekejap. Saya nak baca ayat tu secara penuh. Ustaz, saya cuba Google, saya cuba cari. Kenapa tak jumpa? Ada ayat semua tak ada. Tak boleh ni. Tak boleh ni. Nabi Ibrahim. Sebenarnya nak ayat je, saya nak ayat je. Sebabnya takut. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Okey. Subhanallah Allahumma salli Muhammad. Ya, memang ada keluar ni terus. Sebab saya ni bimbang, takut salah baca ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Wa idza maritu fa huwa yashfin, wa idza maritu fa huwa yashfin, wa idza maritu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang Maha menyembuhkan. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang Maha menyembuhkan. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Saya ingat dulu masa arwah ayah saya sakit, lepas daripada operation yang sangat berat. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Boleh cari surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Wa idza maritu. Maksudnya dan apabila aku sakit. Fahuwa yashfin, dan dialah yang Maha menyembuhkan. Masa arwah ayah saya lepas operation cancer, dia operation tu selama lebih kurang 12 jam. Operation yang sangat lama. Sebab dia kena belah di 3 bahagian. Satu di leher, sebab paru-paru dia perlu diberikan alat. Maksudnya, satu di sebelah paru-paru. Sebab paru-paru tu perlu diletak. Maksudnya, prosedur tu bila arwah ayah ni kanser esophagus. Saluran makan, saluran pernafasan ni. Saluran ni. Biasa doktor kata kanser tu puncanya adalah disebabkan rokok ataupun minum arak. Tapi keduanya ayah saya tak terlibat langsung lah. Tak ada. Wallahu a'lam. Ujian daripada Allah, takdir Allah. Jadi prosedurnya kena potong saluran makan daripada atas sampai ke perut.
Dan prosedurnya adalah perut tu disambung terus ke bahagian atas ni. Jadi kan kita kan ada perut macam ni. Jadi tak ada perut lah. Dia terus sambung. Jadi lurus perut tu. Dia bersambung ke atas. Jadi kena belah sini. Belah sini sebab nak potong bahagian atas ni. Lepas tu belah bahagian perut sebab potong pula saluran makan daripada bahagian perut. Lepas tu belah pula bahagian paru-paru sebab ketika proses ni paru-paru perlukan bantuan. Jadi 3 kawasan yang dibelah dalam waktu yang sama pembedahan. Masya Allah. Saya pendekkan cerita. Selepas daripada pembedahan, memanglah masuk CCU, ICU apa semua. Ayah mula sedar. Dalam 2 hari, 3 hari, beberapa hari dibenarkan balik. Dalam tempoh di hospital memang doktor on morfin sebab kesakitan yang sangat dahsyat kan. Sebab ia melibatkan organ dalaman dibuang semua. Boleh nampak kesakitan ayah yang sangat berat. Bila pulang, subhanallah, bila balik ke rumah, ayah semakin sakit tu dilihat seperti sangat teruk dan sangat berat. Dan arwah ayah dia ulang ayat ni lah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Saya ingat itulah kalimah yang selalu diulang disebut. Sambil mengalir air matanya, sambil dia menahan sakit. Dia kata sakit sangat Asma, sakit sangat. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Sambil nangis, subhanallah. Bergerak sikit je, Allah tak nak bergerak. Memang terlampau sakit sebab 3 bahagian yang dibelah. Muslimin muslimat, Allahu Akbar. Setelah beberapa hari, maksudnya dalam beberapa hari dia sakit, bila sampai tahap sakit yang macam tak tertanggung dah, kami bawa semula ke hospital. Rupanya ada satu ubat yang tertinggal. Maksudnya, mungkin mohon maaf ya kalau saya sebutkan begini, mungkin kesilapan itu pada doktor yang tak tulis ataupun pada farmasi. Saya tak ingat dah. Tapi bila jumpa doktor kata, "Ya Allah, encik, minta maaf sangat, patutnya encik kena makan satu ubat painkiller yang paling painkiller yang diperlukan. Sebab kesakitan, kesan bila hilang morfin semua tu, hilang bius tu, kesakitan yang encik hadapi tu adalah tahap sakit yang tidak mampu manusia biasa, tidak mampu ditanggung. Kalau ikutkan normalnya tak mampu ditanggung. Dan kami baru tahu rupanya ubat ni tak termasuk dalam senarai yang encik makan di rumah." Subhanallah, Allahu Akbar. Masa tu ayah kata patutlah terlampau sakit sangat. Tertinggal satu ubat yang sebenarnya ubat itulah yang boleh membantu ayah untuk menahan kesan lepas operation yang besar, major tu. Operation yang lama. Jadi masa tu saya fikir, ya Allah, hebatnya ujian dan beratnya sakit yang Allah yang ayah tanggung masa tu. Namun kekuatannya adalah satu doa yang saya dengar paling kerap, antara paling kerap yang ayah sebut, wa idza maritu fahuwa yashfin, yang bermaksud wa idza maritu, dan apabila aku sakit, fahuwa yashfin, dialah yang maha menyembuhkan. Dialah yang maha menyembuhkan. Jadi itulah antara painkiller bagi orang mukmin. Painkiller ataupun bukan nak kata painkiller ni pembunuh sakit kan, yang mengurangkan sakit, yang menguatkan kita untuk menghadapi sakit. Yang pertama, kita dah rasa macam Allah bersama dengan kita. Kedua, kita dah rasa tenang sebab kita sedang minta dengan Allah yang Maha Kuasa. Wa idza maritu, dan apabila aku sakit, fahuwa yashfin, dialah yang Maha menyembuhkan. Sebelum hilang sakit, datang dulu rasa tenang. Tenang dengan rasa Allah yang bersama. Mungkin kadang kita rasa bila sakit, ada suami di sebelah rasa macam lega sikit, ada orang. Tetapi kelegaan merasakan Allah bersama itu jauh lebih dalam. Kelegaan merasakan Allah sedang melihat kita, Allah tahu sakit kita, dan bila kita sakit, kita terus mengadu pada dia. Boleh cari surah Asy-Syu'ara ayat 80. Itu adalah doa Nabi Ibrahim AS. Wa idza maritu, pegang mana-mana tempat kita sakit. Kalau sakit kepala, tarik nafas, tenang. Wa idza maritu, dan apabila aku sakit, fahuwa yashfin, maka dialah yang maha menyembuhkan.
Sebelum hilang sakit, datang dulu rasa tenang, datang dulu rasa kuat. Datang dulu rasa lapang, rasa bahawasanya sakit ini daripada Allah. Kepada Allah juga kita minta pertolongan. Lepas tu kita ikhtiarlah, rehat ke, tidur ke, makan ubat ke. Masya Allah, Allah permudahkan. Kadang tanpa ubat, hilang sakit tu. Makcik-makcik, pakcik-pakcik kan, yang sakit lutut, nak berjalan sakit lutut, nak pergi buat umrah sakit pinggang, sakit lutut. Itu juga doa yang saya baca bila buat umrah, bila rasa penat tak larat, pegang bahagian yang sakit tu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Terus mengadu. Kita ni Allah suka dengar kita ni mengeluh dan mengadu pada dia. Allah suka sangat. Allah suka. Manusia ni kalau kita mengadu banyak-banyak, dia pun boring, dia pun jemu. Kadang kita mengeluh. Tuan-puan sekalian jangan salah faham. Ada orang dia mengeluh bukan dia tidak redha. Bukan dia tidak redha. Bahkan ada orang tak mengeluh tapi dia tak redha. Tak redha dengan Allah. Mulut tak mengeluh, diam. Tapi dalam hati memberontak. Tapi ada orang mengeluh. Ibu-ibu kan mulut bising. Dah kenapa rumah bersepak? Kenapa hari-hari ni? Kenapa Asyik Umi nak kena ulang ni? Kenapa? Orang bunyi macam mengeluh. Tapi hati dia sebenarnya redha dengan ujian Allah. Hatinya redha. Ada orang kena lepas banjir kan. Ya Allah, habis barang-barang. Ya, bunyi macam mengeluh kan. Ya Allah, kenapalah jadi macam ni? Ya Allah, ya Allah, apalah dosaku? Kita bunyi macam mengeluh. Tapi kita tak tahu. Mungkin dalam hatinya dia sebenarnya redha dengan Allah. Tapi dia mengeluarkan kata-kata untuk melegakan. Ya Allah, penatnya, letihnya. Ya Allah, sedihnya. Ya Allah, aku sedih. Ya Allah, aku penat. Penatnya, ya Allah, kemah rumah tak habis-habis. Ya Allah, penatnya lumpur ni. Ya Allah, penatnya. Ya Allah, sesaknya PPS ni, susahnya nak nyusu anak. Bunyi macam mengeluh, tetapi sebenarnya hati dia redha, hati dia tidak memberontak. Sebab itu kadang-kadang kita melihat ada orang mengeluh tapi hati tidak redha. Ada orang tak mengeluh tapi hati dia memberontak dengan Allah. Hati dia tidak boleh menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, subhanallah. Sahabat-sahabat, ada yang kata ni, Saza Danisha kata kapar Kelang belum dapat sebarang bantuan hingga kini. Kesian rakan kami, mereka mohon bantuan makanan dan pakaian. Nanti kita akan tengok. Tim, tolong tengok kapar Kelang, kapar Kelang, insya-Allah. Okey, muslimin muslimat, mohon maaf. Jadi kita dah mulakan dengan satu mukadimah yang agak panjang, iaitu tapi dah ada doa. Nanti saya tuliskan doa tu ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang maha menyembuhkan. Alhamdulillah kepada yang hadir lebih kurang 6,000 lebih ya. 6,300 campur dengan IG, subhanallah. Sahabat-sahabat, insya-Allah seperti biasa kita, walaupun di tengah tak apa, Al-Fatihah 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Sebenarnya tadi saya cuba flashback balik, refresh balik yang kita belajar semalam. Surah Al-Fatihah adalah surah syifa. Kita tengok berita semalam, ada kanak-kanak yang macam kritikal, yang dah 2 hari, umur 2 tahun lebih. Berita malam tadi saya buka, tadi saya baca kesan banjir dah 2 hari 2 malam duduk berkurung di, maksudnya dia terperangkap. Lepas tu bila diberjaya keluar, kritikal, dalam keadaan yang kritikal, dibawa segera ke hospital. Sahabat-sahabat, ibu ayah, ramai yang sakit di PPS, ramai yang sakit kesan daripada banjir. Sebab air banjir ni sangat kotor, campur dengan banyaknya benda-benda yang kotor, najis. Kemudian air banjir yang bertakur ni juga kalau di Shah Alam itu bercampur dengan banyak bahan kimia. Banyak bahan kimia. Sebab banyak kilang yang menumpahkan bahan-bahan kimia tu. Kedua, banyak juga binatang-binatang yang mati. Air kumbang yang keluar. Jadi, kesan daripada air banjir ni kemungkinan ada pelbagai penyakit. Dan jika anda tidak dapat lagi, maksudnya lambat dapat rawatan kerana beberapa faktor, ikhtiar dulu dengan berdoa, bertawasul dengan membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah sebab Nabi kata baginya, ini hadis Nabi, sesungguhnya baginya, iaitu bagi Al-Fatihah itu
syifa, ruqyah. Nabi kata ada penyembuh, ada ruqyah, ada penawar. Kan, baca dengan tenang, dengan penuh harap. Bila sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku memperhambakan diri, hanya kepadamu aku minta tolong, boleh berhenti sejenak dan niatkan dalam hati apa yang kita nak minta tolong dengan Allah. Ataupun boleh juga tangan kita tu letak di tempat mana yang sakit, tempat mana yang gatal. Semalam pun saya jumpa jumpa di satu tempat. Ada wanita bila tengok dia kata dia nangis-nangis. Dia kata sekarang kaki dia sakit kulit semua, mangsa banjir juga. Kaki tu sakit kulit sebab berendam lama dalam air yang mungkin bercampur kimia apa. Dia kata gatal sangat, sakit ustazah, pedih. Saya kata ya, mungkin air banjir tu yang dia berendam lama tu, air banjir yang kotor yang bercampur dengan bahan-bahan ni. Jadi sebab itu ada yang mereka kata kalau nak pergi ke PPS, pusat-pusat banjir ni, boleh bawa juga ubat untuk kulit sebab mereka kegatalan kerana terendam lama dalam air dan sebagainya. Jadi sementara tunggu ubat, bantuan, nak pergi klinik, hospital, kita boleh ikhtiar dengan baca Al-Fatihah dan kita boleh juga dengan baca surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-80 tadi. Simple saja, nanti saya tulis. Sekejap lagi kita bangun, kita tulis. Bismillahirrahmanirrahim, kita pegang tempat sakit. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fahuwa yashfin, dialah yang maha menyembuhkan. Subhanallah. Ya, betul, kena faham maksud, kena menghayati, barulah kita dapat rasa dengan khusyuk permintaan kita tu, pengharapan kita dengan Allah. Okey sahabat-sahabat, kita nak baca ni, kita nak baca Al-Fatihah, lepas tu 10 ayat awal supaya akhir Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina 'ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu 'ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Seterusnya sama-sama kita membacakan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'uka ya Allah, sesungguhnya duha ini adalah duhamu. Wal baha'uka, sesungguhnya keagungan itu adalah keagunganmu. Wal quwwata quwwatuka, segala kekuatan itu kekuatanmu. Wal qudrata qudratuka, segala kudrat itu kudratmu. Wal ismata ismatuka, segala kesucian itu adalah kesucianmu. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa anzilu ya Allah, sekiranya rezeki kami di langit maka turunkanlah ya Allah.
Wa in kana fil ardi fa akhriju, sekiranya rezeki kami di dalam perut bumi maka keluarkanlah ya Allah. Wa in kana haraman fatahhiru, sekiranya rezeki itu kotor maka sucikanlah. Wa in kana ba'idan faqarhibu, sekiranya rezeki itu ya Allah jauh maka dekatkanlah. Wa in kana mu'assaran fayasiru, sekiranya rezeki itu sempit, sekiranya rezeki itu sukar, susah, sempit ya Allah, maka lapangkanlah, maka permudahkanlah, maka luaskanlah untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak yang maha memiliki rezeki, ya Wahhab yang maha memberi, ya Mujib yang maha menunaikan permintaan, memakbulkan permintaan hamba-hambamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maha pengasih, maha penyayang, ya Sami yang maha mendengar, ya Basir yang maha melihat, ya Syahid yang maha menyaksikan, ya Hasib yang maha menghitung segala-galanya ya Allah. Pada saat ini kami hamba-Mu yang sangat lemah, mengadukan kelemahan diri kami. La haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan tidak ada upaya sedikit pun, melainkan semuanya datang daripada-Mu ya Allah. Kami mengadukan kelemahan diri kami dan kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Allah. Maksiat yang kami lakukan secara jelas dan sembunyi, dosa-dosa yang kami lakukan, aib-aib yang tersembunyi yang kami jaga ya Allah, aib-aib yang terbuka ya Allah. Kami mengadukan dan mengakui kelemahan diri kami dalam bersyukur kepada segala nikmat-Mu selama ini ya Allah. Kelemahan diri kami dalam bersabar dan redha dengan ujian-Mu ya Allah. Kelemahan diri kami ketika berhadapan dengan nikmat dunia sehingga kami melupakan akhirat-Mu ya Allah. Kelemahan diri kami dalam menjaga lidah kami daripada menuturkan kata-kata yang menyakiti-Mu dan menyakiti manusia ya Allah, yang bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Kelemahan diri kami ya Allah menjaga setiap tingkah laku kami, tindak tanduk kami semuanya ya Allah. Kami mengakui kelemahan diri kami dalam membantu saudara kami yang sedang kesusahan ya Allah, saudara kami yang sedang memerlukan kami ya Allah. Dan waktu yang sama kami tidur lena ya Allah, dalam waktu yang sama kami makan yang kenyang, kami rehat yang cukup. Kami masih lagi terbuai ya Allah dengan hiburan ya Allah. Dalam waktu yang sama saudara kami kehilangan nyawa, saudara kami kehilangan tempat tinggal, tidak makan, tidak minum, kehilangan pakaian ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mengakui kelemahan diri kami ya Allah, kehinaan diri kami ya Allah. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Janganlah Engkau menimpakan azab yang lebih berat, lebih dahsyat daripada ini ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang ya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna, Rabbana la tu'akhizna. Ustaz tolong baca sama-sama. Subhanallah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna. Allahu akbar. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Sebenarnya tertinggal ayat Ustaz. Rabbana la, Allahu akbar. Ya Allah, janganlah, bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna mimma nasi. Situ ayat tu. Allahu akbar. Maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina. Allahu akbar. Ustaz boleh jumpa tak? Minta maaf muslimin-muslimat, Masya Allah jadi blur ya, padahal ayat ni selalu baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ustaz boleh bagi ya kalau dah jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, janganlah Engkau timpakan kepada kami, ya Allah, janganlah Engkau azab kami, janganlah Engkau hukum kami di atas apa yang kami lupa ya Allah.
Ya Allah, janganlah Engkau timpakan kami apa yang kami tidak mampu, ya Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Saya nak baca terjemahan firman Allah ni sebenarnya. Tak apa, Ustaz bagi je. Ini adalah satu doa yang kita boleh merayu pada Allah bila kita dalam keadaan kesusahan. Dalam maksurah kita memang baca, Masya Allah, Allahumma salli. La yukallifullah. Kan senang je cari kan, la yukallifullah. Allahu Akbar. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Allahumma Masya Allah, Allahu Akbar. Kita boleh baca maksurat, muslimin muslimat. Tuan-puan boleh jumpa ayat ni. Ini ayat ni mempunyai satu sangat dalam, sangat kita mengadukan kelemahan diri kita dan kita tidak mahu Allah menimpakan kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya Engkau tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa, ya Allah, atau kami tersalah. Ya Allah, jangan hukumkan kami salah. Jangan hukumkan dosa. Jangan hukum kami ketika kami tersalah, ketika kami terlupa, ya Allah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kami dengan bebanan yang berat, sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang yang terdahulu daripada kami, ya Allah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami, ya Allah, apa yang tidak kami terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami serta ampunkanlah dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Surah Al-Baqarah ayat 286. Al-Baqarah ayat 286, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Cari surah Al-Baqarah ayat 286. Ini adalah satu doa yang sangat hebat yang kita minta pertolongan dengan Allah. Janganlah Engkau pikulkan kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Maafkan kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Berilah rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Jangan Engkau hukum kami saat kami tersalah dan kami terlupa, ya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, amalkanlah doa ini daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-286. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon rizki daripada-Mu, ya Allah. Rezeki yang tanpa disangka, rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki daripada hamba-hamba-Mu yang pemurah, yang dermawan, ya Allah. Limpahkanlah kepada mangsa-mangsa banjir, ya Allah, agar mangsa banjir, ya Allah, boleh menghadapi kehidupan, boleh memulakan kehidupan, boleh menguruskan kehidupan dengan baik, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik, ya Allah. Kami mohon kepadamu, berilah kami lidah yang sentiasa berzikir mengingati-Mu, wa qalban muf'aman bisyukri, serta hati yang bermanfaat yang sentiasa bersyukur kepadamu, wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, serta badan yang ringan yang kuat yang sentiasa mentaati-Mu, ya Allah, melakukan ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, pada pagi yang barakah ini kami mengadukan kelemahan kami dan kami ingin merayu dan meminta kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rizki menjadi hamba-Mu yang saleh, menjadi isteri yang baik kepada suami, menjadi suami yang baik kepada isteri, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sedih dengan melihat banyaknya pertengkaran, perceraian, pergaduhan, perbalahan, ya Allah. Jadikanlah para lelaki, para suami, ya Allah, menjadi lelaki yang bertanggungjawab, lelaki yang beriman, lelaki yang melindungi para isteri, lelaki yang memimpin keluarga jalan-jalan kebenaran, jalan ke syurga, ya Allah. Lelaki yang takut kepada api neraka-Mu, ku anfusakum wa ahlikum nara, yang tidak melakukan maksiat, yang melindungi ahli keluarga daripada melakukan maksiat, yang menjadi sebenar-benar pemimpin, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah wanita-wanita yang beriman, wanita yang salehah, yang mentaati suami, yang memuliakan, wanita yang tabah dan sabar, yang kuat, ya Allah, dalam menghadapi apa jua ujian, ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami menjadi ibu bapa yang baik, ibu bapa yang saleh dan salehah, menunjukkan contoh yang baik buat anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami menjadi anak yang baik buat ibu dan ayah kami.
Jadikanlah kami anak yang baik buat ibu ayah kami, boleh berbakti, sabar, terus taat kepada ibu ayah kami, ya Allah. Walaupun mereka telah tiada, ya Allah, sentiasa menghantarkan pahala buat mereka, ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami dikurniakan sebuah keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Sebuah keluarga yang tenang, yang saling menguat, yang saling sabar menyabar, yang saling memberikan ketenangan kepada pasangan, ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami, ya Allah, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang baik, ya Allah, umat yang kuat, ya Allah, umat yang menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, kurniakanlah kami rizki yang barakah berupa harta yang baik. Harta yang baik yang sentiasa berkembang, harta yang lapang, harta yang luas, daripada sumber yang tidak disangka-sangka dan daripada sumber usaha yang kami lakukan, ya Allah. Berkatilah rizki yang Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah, kami memohon satu rizki yang tidak layak kami minta, ya Allah, tapi Engkau lah yang Wahab, yang Maha memberi. Engkau lah yang Mujib, yang Maha memakbulkan permintaan setiap hamba-Mu. Dan Engkau tidak ada kelemahan sedikit pun, ya Allah, untuk memakbulkan segala permintaan hamba-Mu, ya Allah. Kami tidak layak, ya Allah, kerana dosa kami begitu banyak. Ibadah kami begitu sikit. Amalan kami belum tentu diterima-Mu, ya Allah. Belum tentu ikhlas, ya Allah. Kami berusaha untuk ikhlas, ya Allah, namun sentiasa diuji dengan riak, dengan ujub, dengan pujian manusia dan sebagainya. Namun, ya Allah, kami tetap ingin meminta kepadamu, ya Allah. Rizkikanlah kami syurga-Mu, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami syurga Firdaus-Mu. Kurniakanlah kepada semua mangsa-mangsa banjir syurga Firdaus-Mu, ya Allah, sebagai ganti di atas musibah ini, ya Allah. Kurniakanlah buat ibu bapa kami syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Kurniakanlah buat suami kami, buat para isteri, buat anak-anak, zuriat keturunan kami, ya Allah. Kumpulkan kami semuanya di syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Tanpa dihisap, tanpa diazab neraka, ya Allah. Jauhilah kami, ya Allah, daripada azab api neraka-Mu. Walaupun satu saat kami tidak akan mampu menanggung siksaan api neraka-Mu. Walaupun satu percikan api neraka-Mu kami tidak mampu, ya Allah. Namun, ya Allah, kami masih lagi lemah dan mengulang-ulang dosa dan maksiat kami, ya Allah. Walaupun kami takut neraka-Mu, ya Allah. Kami mengadukan kelemahan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, khusus buat mangsa-mangsa banjir yang kehilangan orang tersayang, yang kehilangan harta benda, yang kehilangan semuanya, ya Allah, kereta, kenderaan, rumah, semuanya, ya Allah. Gantikanlah dengan suatu ganti yang lebih baik di sisi-Mu di dunia dan di akhirat. Berilah kekuatan jiwa, semangat, ya Allah. Kenenangan, keredaan, kelapangan, ya Allah. Lapangkanlah rizki buat mereka, ya Allah. Permudahkanlah setiap urusan hidup mereka, ya Allah. Kurniakanlah pasangan yang baik. Jadikanlah anak-anak mereka zuriat keturunan yang saleh-saleh buat kami jua, ya Allah. Ya Allah, buat ibu bapa kami dan buat semua yang telah pergi, yang di alam barzah, ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka seluas mata yang memandang. Pilihlah kubur mereka, jadikanlah kubur mereka, ya Allah, umpama seperti taman syurga-Mu, ya Allah. Jauhilah daripada azab kubur-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami rindukan ibu dan ayah kami. Kami rindu untuk memeluk mereka, untuk salam, untuk mendengar suara mereka, untuk melihat indahnya wajah mereka, ya Allah. Kami rindukan ibu bapa kami yang telah pergi, saudara-saudara sahabat kami telah pergi. Kumpulkan dan temukanlah kami semula di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami rindukan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami umat-Mu. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad. Kami tidak pernah melihat wajah baginda, tidak pernah bersua, tidak pernah mendengar suara baginda. Kami mohon kepadamu, ya Allah, rizkikanlah kami berkumpul dengan Nabi kami di syurga-Mu, di padang mahsyar, di bawah naungan-Mu. Rizkikan kami untuk berada di satu majlis ilmu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, radina billahi rabba, kami reda. Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Kami reda segala ujian-Mu, ya Allah. Kami reda segala ketetapan-Mu. Kami reda, ya Allah, segala takdir-Mu. Kami reda segala-galanya, ya Allah. Kami reda, ya Allah. Wabil islami dina, kami reda bahawa Islam itu agama-Mu, ya Allah. Cara hidup kami, ya Allah. Kami reda bahawa Nabi Muhammad itu Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, andai ujian musibah ini sebagai jalan ke syurga-Mu, kami reda, ya Allah. Sebagai jalan untuk dapat reda-Mu, kami reda, ya Allah.
Namun ya Allah, beri kami kekuatan, beri kami kesabaran, beri kami ketabahan, beri kami kemudahan dalam menghadapi dan menguruskan ujian ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya Allah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Sesungguhnya tidak ada bencana yang lebih berat. Sekarang ni kita ditimpa bencana banjir, bencana ribut, bencana kebakaran, bencana, pelbagai bentuk bencana. Tetapi tidak ada bencana yang lebih berat daripada bencana kematian kita sendiri. Tidak ada bencana yang lebih dahsyat, yang lebih kita takut. Sekarang ada amaran ribut, ada amaran hujan, ada amaran akan berlaku sikit yang pelbagai amaran yang kita terima sekarang. Tetapi amaran yang telah Allah berikan sekian lama, iaitu kematian kita sendiri. Kematian kita sendiri adalah satu amaran yang paling kita takut, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan tidak ada kesakitan yang lebih dahsyat melebihi daripada kesakitan sakaratul maut. Dan tidak ada ketakutan yang lebih dahsyat melebihi daripada ketakutan menghadapi sakaratul maut. Allahu Akbar. Dan tidak ada bencana yang lebih berat melainkan bencana bila berlakunya hari kiamat. Bencana di mahsyar kelak. Bencana kita sebagai hamba jauh daripada Allah, itu sebesar-besar bencana. Dan seandainya ujian banjir, musibah banjir ini mendekatkan hamba kepada Allah, maka itu bukan bencana, itu rahmat. Itu rahmat, itu bukan musibah, itu rahmat. Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengangkat darjat kalian. Allah Subhanahu Wa Taala sedang membersihkan hamba-hambanya daripada dosa dan noda, sedang menaikkan darjat di sisi Allah ke darjat yang tinggi dan mulia. Subhanallah. Kepada para petugas, kepada para askar, para bomber, para polis, frontliner, para doktor, siapa sahaja yang bertugas di PPS, Jabatan Kebajikan Masyarakat, anda sedang dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah membantu mereka yang sedang memerlukan, kepada rakyat, kepada manusia, kepada NGO dan semuanya yang ditimpa musibah ataupun yang membantu menolong mereka ditimpa musibah. Kedua-duanya adalah golongan yang sangat mulia, golongan yang dinaikkan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rahmat, dan insya-Allah sama ada ditimpa musibah ataupun yang membantu mereka menimpa musibah akan bersatu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dihisap, tanpa diazab. Subhanallah, Allahu Akbar. Jangan kita menjadi golongan yang tidak buat apa-apa, yang tidak menghulurkan walaupun RM1, yang tidak turun membantu kalau tidak mampu, sekurangnya menghulur daripada jauh. Dan jika anda tidak mampu menghulur walaupun RM1, tidak mampu juga untuk turun pandang membantu, sekurang-kurangnya angkatlah tangan menadah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sahabat-sahabat, buat saudara kita muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, mohon maaf, hari ini adalah siri yang ke-91 Riyadhus Salihin. Namun nampaknya Ustazah masih belum lagi baca kitab Riyadhus Salihin yang sepatutnya dibaca. Masya Allah. Jadi saya nak bacalah juga sikit hari ini sebagai sambungan kuliah Riyadhus Salihin kita, sahabat-sahabat. Hari ini adalah siri yang ke-91. Dan kepada siapa yang baru kali pertama hadir, Ustazah, saya kali pertama hadir kuliah Ustazah ni. Saya tak tahu ni kuliah apa. Untuk makluman muslimin muslimat, setiap pagi 7.30 hingga 8.30. Dulu 7 hingga 8, lepas tu kita ubah waktu. 7.30 hingga 8.30 adalah kuliah Riyadhus Salihin. Ia menggunakan kitab ni muslimin muslimat, Riyadhus Salihin. Maksudnya adalah taman orang soleh. Riyadhus Salihin, taman orang soleh. Ini kitab yang disusun oleh Imam Nawawi, digunakan seluruh dunia. Dia telah diterjemahkan sekian lama, berjuta-juta dah, berjuta-juta cetakan dah. Seluruh dunia merujuk kitab ini, kitab muktabar dalam mazhab Syafi'i kita. Subhanallah, Imam Nawawi adalah ulama besar mazhab Syafi'i kita, menyusun sebuah kitab yang bertajuk Riyadhus Salihin, iaitu taman orang soleh, supaya kita kekal berada di jalan yang lurus. Semoga akhirnya kita berada di taman syurga Allah.
Jadi Riyadhus Salihin taman orang soleh. Disusun, kita tahu, oleh Imam Nawawi, kemudian disyarahkan oleh ramai para ahli ulama. Siapa yang nak dapatkan kitab ni boleh je cari, banyak dijual. Di Shopee kami, Galeri UH pun ada. Kita dah pun membahaskan 5 bab sebelum ini. Sebab itu hari ini kita dah sampai ke siri yang ke-91, bab yang ke-5. Sebelum ini bab yang pertama iaitu berkenaan dengan niat. Bab yang kedua berkenaan dengan sabar. Bab yang ketiga berkenaan dengan sabar. Kemudian bab berkenaan dengan redha. Kemudian berkenaan dengan taubat. Minta maaf ya kalau tak ikut urutan. Kemudian boleh tengok je ni, Masya Allah. Saya tengok ya. Yang sebelum ini kita dah pun bab yang pertama ikhlas, menghadirkan hati. Lepas tu bab kedua bab taubat. Kemudian bab ketiga bab sabar. Bab yang kelima bab kebenaran. Sekarang kita bab yang keenam iaitu bab muraqabah. Subhanallah, muslimin muslimat. Pada sesi yang lepas kita telah membaca satu hadis yang panjang iaitu hadis Jibril. Dan pada kali ini saya terus nak sambung saja kepada hadis yang seterusnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Hadis Jibril. Dan sekarang insya-Allah kita akan baca seterusnya. Kalau ikutkan siapa yang ikut pengajian sebelum ini, kita baca tentang hadis Jibril, kemudian kita beri penerangan tentang kalimah syahadah, syarat sah syahadah, rukun syahadah. Kemudian sebenarnya kita nak kupas tentang pembatal syahadah. Namun saya buat masa ini kita belum bincang lagi pasal pembantal syahadah. Saya nak terus pergi kepada sambungan kitab yang kita sedang bacakan ini. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita baca sambungan kosakata asing. Okey. Hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya di dalam kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Imam Nawawi. Kita baca hadis yang ke-61, hadis yang kedua dalam bab muraqabah iaitu bab pengawasan daripada Allah. Kita boleh tuliskan nota. Ia adalah hadis yang kedua dalam kitab muraqabah, dalam bab muraqabah, dan ia adalah hadis yang ke-61 dalam kitab Riyadhus Salihin. InsyaAllah kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdirrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Subhanallah, yang bermaksud daripada Abu Zar Jundub bin Junadah dan Abu Abdirrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tadi, dan pergaulilah orang lain dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmizi dan mengatakan hadis ini hasan. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada ramai yang bertanya macam mana nak menyumbang kepada gerak kerja NGO Sahabat Amal Care. Sebab saya tengok ada yang berkongsi tu. Tuan-puan sekalian, kami setiap hari pergi menyantuni, turun membantu asnaf fakir miskin dan membantu khususnya sekarang ini fokus kepada mangsa banjir. Setiap hari, walaupun kami tak update, tapi pagi sampai malam kita pergi ke PPS, pergi ke rumah-rumah, pergi bagi cash dan juga bagi bantuan dari segi yang mereka perlukan. Jadi anda boleh tengok di ruangan komen ya. Tuan-puan sekalian, sekali lagi kita tengok hadis ini. Nabi SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Bertakwa kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah, Nabi kata. Takwa kamu kepada Allah. Merasakan Allah melihat kamu. Sentiasa merasakan bahawasanya Allah mengawasi. Allah menghitung, Allah maha melihat. Takwa kepada Allah. Di mana pun kamu berada. Ketika kamu berada di khalayak ramai, ataupun saat kamu berada di dalam bilik seorang diri, saat tidak ada manusia yang melihat kamu, di dalam kereta, kan? Kamu melancong ke luar negara,
Ramai orang di dalam Malaysia dia jaga aurat, bila pergi ke luar negara katanya ikut suasana, ikut situasi, ikut keadaan, ikut environment. Di luar negara dia pakai seluar jeans ketat, dia pakai baju yang ketat, dia pakai tudung yang singkat sebab rasa malu dengan penampilannya. Rasa malu dengan penampilan kalau menutup aurat, rasa tak sesuai sebab sedang melancong ke negara Mak Saleh, negara orang putih dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, di mana pun kita berada, Nabi SAW berpesan, bertakwalah kepada Allah di mana pun kamu berada. Dan susuilah perbuatan buruk kamu. Susuilah perbuatan buruk yang kamu lakukan itu dengan kebaikan. Maka mudah-mudahan kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan yang kamu lakukan. Dan pergaulilah orang lain dengan budi pekerti yang baik. Subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Antara perkataan yang sangat motivasi lah di dalam hadis ini, Nabi SAW berpesan kepada kita, di mana pun kita berada, kena takwa kepada Allah. Kena jaga diri kita. Kena merasakan Allah melihat kita. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, susulilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kena ingat ni, ini satu ilmu yang sangat mahal. Selalu orang tanya saya, Ustazah, saya ada menzalimi seseorang tu. Ustazah, saya ada fitnah orang tu. Ustazah, saya ada ngumpat mengata buruk orang tu. Masa tu saya ikut perasaan. Tapi sekarang saya menyesal Ustazah. Macam mana nak buat? Takkan saya nak pergi mengaku. Ada seorang pegawai ni menangis-nangis jumpa saya. Dia dah pencen. Dia dulu pangkat besar, bos besar di pejabat. Jumpa menangis-nangis, Ustazah, saya dihantui oleh dosa-dosa yang lama. Saya dihantui, hari-hari kehidupan saya sangat menakutkan. Saya sedih, saya takut, saya salahkan diri, saya tak berhenti menyalahi diri, seolahnya dosa yang lalu menghantui saya. Saya kata, apa yang puan buat sampai macam ni? Dulu saya bos, dia bos di kerja kerajaan. Saya pencen dah sekarang ni. Jawatan besar Ustazah, jusa ke apa ke, saya pun tak pastilah, tapi jawatan besar. Sekarang saya pencen. Dulu ketika saya jadi bos, saya macam, dia sebutlah, saya tak bertimbang rasa dengan orang bawahan. Saya kasar Ustazah. Saya tak jaga kebajikan. Saya tak bertimbang rasa. Saya ingat balik Ustazah, saya banyak menzalimi orang bawah saya. Lepas tu kadang tu saya herdik, saya ikut dan saya. Dan bila saya dah pencen ni Ustazah, seolah menghantui. Lepas tu saya dah tak ingat dah siapa. Saya dah tak tahu nak minta maaf dah Ustazah. Sebab saya rasa ramai sangat. Saya selalu bertukar jabatan, bertukar. Jadi banyak sangat yang saya ni. Saya tahu sebagai bos, sebagai majikan, sebagai orang atasan saya perlu tegas. Tapi kadang-kadang tu Ustazah, perkataan saya banyak menyakiti hati orang bawah. Kadang-kadang saya ada maki dan sebagainya. Macam mana nak buat Ustazah? Saya sepatutnya, bila dia kata patutnya orang lain kalau dah pencen, semakin tenang, semakin selesa, semakin kuat. Tapi saya sekarang Ustazah semakin tak ketakutan. Dan ketika itu pun saya bacakan hadis. Saya kata macam ni puan. Berhenti menghukum diri sendiri kerana masa lalu. Berhenti menghukum diri sendiri kerana masa lalu. Subhanallah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak menghukum kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghukum puan. Puan masih sihat, puan masih kuat. Allah masih beri puan rezeki, betul? Betul. Allah masih lagi bagi puan sihat, betul? Betul. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghukum puan kerana puan telah menyesali perbuatan yang lalu. Puan telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama saya kata berhenti menghukum diri sendiri. Kerana apa yang berlaku kesannya adalah kita sedang memberi mudarat kepada diri kita. Kedua saya kata susulilah sebagaimana pesan Nabi, susuli perbuatan buruk kita dengan kebaikan. Sebagaimana hadis yang baru kita baca ini, Nabi bersabda, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan dan pergaulilah orang lain dengan budi pekerti yang baik. Saya kata apa yang puan boleh buat sekarang? Puan buat sedekah contohnya. Puan niatkan, ya Allah, pahala sedekahku ini, ya Allah,
aku hadiahkan kepada orang yang pernah aku zalimi, orang yang pernah aku sakiti, orang yang pernah aku ambil hak, orang yang pernah aku umpat ya Allah, orang yang pernah aku berkata buruk di belakangnya, yang aku sendiri lupa ya Allah siapa, kerana ramainya mereka yang pernah aku zalimi. Aku sendiri lupa dan aku tidak sanggup untuk berhadapan dengan mereka ya Allah. InsyaAllah tanpa sekalian, keburukan yang kita lakukan itu terhapus dengan kebaikan yang kita buat. Dan Nabi berpesan, pergaulilah dengan siapa sahaja dengan budi pekerti yang baik. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kalau kita dah mengutuk, mengeji, mengumpat seseorang, memang ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan kita perlu meminta maaf, berjumpa dengan orang tersebut dan minta maaf secara terangan. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya tak perlu kita berjumpa depan-depan untuk minta maaf, dibimbangi akan terputus silaturahim. Terputus. Marah. Saya pun kalau orang ngumpat saya tak payah datang mengaku. Saya pun tak tahu kuat tak saya ni nak lupa dan nak maafkan. Maaf tu mungkin. Lupa tu mungkin tidak. Susah. Kan? Tapi ada je yang datang mengaku depan saya. Saya kata, Ustazah, saya nak buat pengakuan depan Ustazah. Saya kata, kenapa? Tak ngaku pun tak apa, janganlah ngaku. Saya tak kuat sangat. Tapi kadang orang datang jumpa saya ngaku. Dulu saya memang banyak kutuk Ustazah. Dekat media show saya kutuk, saya maki. Saya pernah benci Ustazah, sebenci-bencinya. Benci sangat-sangat. Saya ni kan dengar dah dia cakap depan orang. Kemudian dia kata berlakulah satu perkara, bla 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 sekian-sekian. Sehinggalah saya bertukar daripada benci kepada sayang. Sekian-sekian. Saya kata Alhamdulillah, Subhanallah. Saya kata Puan terima kasih banyak cerita ni. Moga saya kuat. Moga kita terus berkasih sayang. Tetapi saya nak sebutkan kadang-kadang bila kita nak pergi minta maaf dengan orang, kita tak perlu cerita pun detail apa yang kita kata. Secara umum saja pun dah cukup. Saya minta maaf banyak-banyak. Salah silap saya pada awak, saya minta maaf ya. Cukup secara umum, tak perlu detailkan. Sebab kadang-kadang orang yang mendengar tu tidak kuat pun untuk menerima apa yang kita cakap. Dan kita perlu buat apa? Susulilah kejahatan dan keburukan yang kita buat itu dengan kebaikan. Terus buat amal soleh, buat baik. Ya Allah, sedekah yang aku buat ni, ya Allah, aku berikan ini. Aku hadiahkan untuk orang yang pernah aku sakiti, aku zalimi. Yang aku tahu dan tidak tahu. Yang aku ingat dan yang aku lupa, ya Allah. Yang aku tidak sanggup berhadapan dengan mereka, ya Allah. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa kita bila dibangkitkan di mahsyar kelak, apabila dibangkitkan ketika dia nak menuntut daripada kita. Kan? Dia nak menuntut. Sebab kita buat zalim pada dia. Dia nak menuntut daripada kita. Ketika itu dibentangkan. Telah selesai pun urusan itu. Penuntutan itu telah selesai dengan pahala yang telah kita berikan di dunia. Kita buat baik. Kita istighfar. Kita baca doa. Kita buat baik. Ya Allah. Jika amalan ini engkau terima, ya Allah, maka hadiahkanlah pahalanya kepada orang-orang yang pernah aku zalimi, yang aku tidak tahu, ya Allah, yang aku kenal dan tidak, yang aku ingat dan aku lupa. Secara umum je kita sebut begitu. Mudah-mudahan engkau terimalah amalanku ini, ya Allah. Jika engkau terima, ya Allah, pahala ini, ya Allah, kepada mereka yang pernah aku zalimi. Secara umum macam tu. Subhanallah, kadang kita tak tahu masa sekolah rendah dulu kita buat khianat pada siapa. Masa sekolah menengah dulu kan kita sakiti guru lah, kita sakiti kawan-kawan, kita dah lupa dah, tak boleh nak jejak dah. Kan, contohlah ada yang pengakuan Ustazah dulu, bila kes buli tu kan, yang jadi pembuli masa sekolah menengah dulu ketakutan. Sebab ramainya orang kutuk, orang hina, orang marah pembuli. Tetapi dia dah insaf. Kan, tapi masa sekolah menengah dulu dia memang buli orang. Dia buli pelajar lain. Dia duduk dalam grup gangster. Dia senior yang buli. Lepas tu bila dia dah bertaubat, dia dah insaf, dia dah besar. Setiap kali naik isu-isu buli, pemangsa ni, pembuli ni hidup dalam keadaan ketakutan. Kisah lama, kejahatan lama membelenggu semula. Lagi-lagi bila dia tengok mangsa buli tu duduk sebut-sebut balik. Duduk sebut balik. Aku masih ingat muka-muka orang yang buli aku dulu di sekolah menengah. Aku masih ingat sekian-sekian-sekian. Aku tak akan maafkan kau. Gini-gini kan. Saya kalau bila baca mangsa buli tulis macam tu, saya kata, ya Allah, macam manalah pembuli ni ya. Mungkin pembuli ni dah berubah kot. Mungkin pembuli ni dah bertaubat kot. Mesti dia hidup dalam ketakutan ni. Sebab apa? Dia tengok mangsa buli sebut macam ni, macam ni. Masa tu saya cuma doakan moga-moga dia ada pencerahan. Moga dia kuat menghadapi situasi yang mana mangsa dan pemangsa dan pembuli ini dua-dua diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang mampu dibuat?
Nak pergi jumpa depan-depan tak ada kekuatan, tak berani. Nak minta maaf secara terbuka lagi lah. Takut kena maki hamu dengan netizen secara terbuka. Susulilah keburukan dengan kebaikan. Nabi kata, mudah-mudahan kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan tadi. Masya Allah. Bila di mahsyar kelak, bila dibangkitkan. Yang dibuli ni, mangsa buli jumpa pembuli ni. Aku nak tuntut daripada engkau. Engkau lah yang bully aku dulu sekian-sekian. Contoh ya. Ini contoh gambaran sahaja. Sekian-sekian. Lalu mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan pula bahagian yang pembuli ini, dia telah memberikan kepada yang mangsa ini pahala yang banyak daripada amal-amal solehnya. Maka mudah-mudahan tidaklah terkurang amalan pembuli ini sebab pemberiannya siap-siap di dunia, iaitu berupa ganjaran pahala. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Penjelasan. Ini adalah wasiat agung yang menghimpunkan hak-hak Allah dan hak-hak para hamba-Nya. Allah berfirman, "Walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah ialah taat kepadanya dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pesanan Nabi, ittaqullah haitsuma ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana pun kamu berada. Para ulama mengatakan maksud takwa ialah kamu mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah di mana pun kamu berada. Subhanallah. Takwa kepada Allah ialah taat kepadanya dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Hud ayat 114 hingga 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yuzhibnas sayyiat dzalika zikra lizakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Masya Allah, indahnya. Allah Maha Baik, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, muslimin muslimat. Dan laksanakanlah solat pada kedua hujung siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan malam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, sesungguhnya innal hasanati, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu, yuzhibnas sayyiat, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Allah SWT berfirman, sesungguhnya perbuatan baik, kebaikan yang kamu lakukan akan menghapuskan dosa kesalahan kamu, keburukan yang kamu lakukan. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingati Allah dan bersabarlah. Allah berfirman, Allah kata, wasbir, bersabarlah kamu, teguhkanlah kesabaran kamu, kuatkanlah kesabaran kamu, sabarlah di atas kesabaran kamu. Subhanallah, wasbir, maka bersabarlah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah. Dan di antara sebesar-besar kebaikan adalah orang yang bersabar dalam ujian Allah, dia sedang melakukan kebaikan. Masya Allah. Muslimin muslimat, sabar ini ada 3 keadaan. Yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Dalam solat kena sabar, dalam sedekah pun sabar, dalam tolong orang kena sabar. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Saya minta tim siapkan video tu. Saya tak tahu, hari tu dah rakam, dah bagi pada ustaz. Saya terima satu mesej, ustazah minta tolong buat satu voicemail. Ustazah tulis sikit pun tak apa. Ustazah tulis buat voicemail pun tak apa. Rakam suara pun tak apa. Saya pun buat terus video. Saya ulang lagi sekali kepada tim, tolong segerakan video ni. Telegram dah ada dah. Subhanallah. Sebab semalam belum ada lagi. Sampai malam tadi tak ada lagi. Sebenarnya saya dah rakam 2 hari. Dia kata, ustazah, petugas-petugas yang jaga mangsa banjir di PPS, kan, Pusat Penempatan Sementara, dan mereka-mereka yang buat kerja bantuan ni, banyak kena maki, kena marah, lepas tu macam-macam lah. Dan petugas-petugas ni kepenatan ustazah, kan, kesian mereka, tolong bagi semangat. Mereka dah down, mereka nak tinggalkan dah PPS. Contoh macam tu lah. Jadi saya dah rakam. Subhanallah, saya rakam, semoga rakaman itu boleh beri sedikit kekuatan. Masya Allah. Nak sebutnya, buat baik pun kena sabar. Buat baik pun kena sabar. Tolong orang pun kena sabar, tuan-puan sekalian. Saya pun kena maki, kena marah juga.
Buat baik kena sabar, menyuruh kebaikan kena sabar. Solat kena sabar, puasa kena sabar, sedekah kena sabar. Sabar yang kedua pula iaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabarnya nak tahan mulut daripada maki hamu, daripada ngumpat. Sabarnya mulut ni daripada marah yang berlebihan. Sabar diri kita daripada menahan diri daripada tengok benda-benda yang bermaksiat. Buat maksiat memang kena kuat. Itu kesabaran yang kuat. Dan sabar yang ketiga iaitu sabar menghadapi segala ketetapan Allah dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk ujian. Ibnu Mubarak berkata, budi pekerti yang baik ialah berwajah ceria, melakukan kebaikan dan menahan diri daripada menyakiti orang lain. Masya Allah. Ustaz, Ibnu Mubarak ni ulama yang besar. Dia menyebutkan bila Allah Subhanahu Wa Taala, bila Nabi sebut bergaullah dengan budi pekerti yang baik dan berbuatlah kebaikan. Berbuat kebaikan. Yang mana dalam firman Allah ni Allah menyebutkan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Allah tak sia-siakan pahala orang berbuat kebaikan. Lalu Ibnu Mubarak, ulama besar ini berkata, budi pekerti yang baik. Sebab Nabi SAW sebut, pergaulilah manusia orang lain dengan budi pekerti yang baik. Dan Ibnu Mubarak berkata, budi pekerti yang baik ialah, tolong tuliskan. Ini kata-kata yang sangat indah. Ini kata hukama, kata ulama. Maksud budi pekerti yang baik ialah berwajah ceria ataupun selalu senyum, melakukan kebaikan dan menahan diri daripada menyakiti orang lain. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Saya masa belajar di Kuza kan, dulu kan di universiti kan, di Kuza. Wallahu a'lam. Masya Allah. Bukanlah nak cerita apa ya, cuma saya rasa seronok sangat masa tu. Bila ada orang kata, ni ya Asma, ni ke Asma? Awak nama Asma? Ya, saya nama Asma. Kenapa? Betul lah. Ada orang kata Asma yang mana? Ada orang kata Asma yang suka senyum tu. Macam itulah. Siapa? Saya pun tanya, kenapa? Taklah, dia orang kata awak ni suka senyum. Jadi saya ni tengok awak ni senyum, asyik senyum pada orang. Walaupun orang yang tak kenal. Perangai saya suka senyum ni, antaranya saya belajar daripada ayah sebenarnya. Ayah saya ni seorang, arwah ayah ni, dia seorang yang peramah. Dia suka tegur orang, walaupun orang tak kenal, dia suka bagi salam senyum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam YB, padahal bukan YB. Jadi kan, perangai ramah dan suka senyum tu, tumpahlah pada anak-anak tu. Kalau tak senyum pada orang tu rasa bersalah. Macam itulah. Cuma kita kena pandailah. Janganlah senyum manis pada orang yang tak sepatutnya. Pada orang lelaki. Tak wajarlah kita senyum. Tapi sekarang ni sebab dikenali, kadang senyum juga. Senyum sekadarnya. Macam itulah. Tapi dengan kawan-kawan sesama perempuan, kita senyum. Masya Allah. Dekat budak-budak kita senyum. Dan itu di antara contoh budi pekerti yang baik. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW, Nabi SAW kan, muslimin-muslimat, sahabat-sahabat kata, tidak pernah aku melihat wajah Rasulullah melainkan Rasulullah senyum. Bukan Rasulullah tidak diuji, tetapi wajah Rasulullah tu sentiasa nak menggembirakan, nak melegakan. Dan kita tuan-puan sekalian, senyuman paling manis, paling mahal dan paling berharga dan paling banyak pahala adalah saat kita senyum kepada ahli keluarga kita. Senyum pada ahli keluarga. Senyum pada suami, suami senyum pada isteri. Encik suami, senyum manis pada isteri kan. Senyum pada isteri, senyum seorang suami pada isteri, ya Allah. Senyum ibu ayah pada anak. Habis live ni kan, duduk depan muka isteri, depan muka suami, beri senyuman yang paling ikhlas. Senyum. Pegang pipi tu, senyum. Pergi jumpa anak-anak, senyum pada anak-anak. Sampai anak pelik, kenapa Umi ni, kenapa Mama ni kan, tanya. Senyum. Masya Allah. Ibnu Mubarak kata, budi pekerti yang baik ialah berwajah ceria, berwajah manis, bersenyum. Yang kedua, melakukan kebaikan. Yang ketiga, menahan diri daripada menyakiti orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyifatkan orang-orang bertakwa di dalam kitabnya sebagaimana diwasiatkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Hadis yang kita bacakan tadi. InsyaAllah esok saya akan menyambung lagi kuliah kita ini dengan firman Allah. Sebab firman Allah ini panjang, jadi ceritanya panjang. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. 1 jam lagi. Sekarang pukul berapa ya? Pukul 9 ya?
Okey, dekat pukul 9. Saya ada masa 1 jam lagi, pukul 10 kena bertolak. Dalam pukul 10, pukul 11 macam tu bertolak, pukul 10 lah. Kami perlu bertolak. Saya akan bertolak ke airport, kemudian akan bertolak ke Mekah, ke Madinah dulu. Muslimin muslimat, hari ini jam 3 penerbangan kami berlepas daripada KLIA menaiki pesawat Mas Airlines bersama lebih kurang 45 orang jemaah akan menunaikan umrah ke Madinah dulu, kemudian ke Mekah. Saya mohon doa sahabat-sahabat semua, dan saya akan bawa doa sahabat-sahabat semua. InsyaAllah saya akan tetap menyambung kuliah Riyadhus Shalihin 8.30 hingga 9.30 ini, 7.30 hingga 8.30 insyaAllah di Madinah dan di Mekah. Sekiranya saya tidak mampu, faktor kesihatan ataupun faktor masa, maka kuliah Riyadhus Shalihin akan digantikan dengan kuliah Raudah. Kuliah Raudah. Kuliah Raudah yang akan disampaikan oleh para penyampai asatizah daripada tim kami sendiri, daripada tim Ustazah Asma, yang kalian tengok pada minggu lepas tu kan. Jadi saya cuba, jika tidak mampu, kita akan digantikan. Jadi sahabat-sahabat doakan, saya juga bawa doa sahabat-sahabat muslimin muslimat, dan jangan bimbang, tetap diteruskan juga misi-misi banjir oleh tim kami. Dalam lebih kurang kita ada tim lebih kurang 100 orang, campur aktivis seluruh Malaysia pun ramai. Jadi semuanya akan terus melakukan menyambung misi-misi banjir, dan kami di sana membantu dari sudut secara batin kan, dari sudut doa, alamaya dan sebagainya, mengatur-ngatur dan sebagainya. Terima kasih semua, mohon maaf salah dan silap. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, sehingga kita bertemu lagi sahabat-sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Terima kasih yang bagi star, sahabat-sahabat sangat banyak yang bagi star, sampai 30,000 lebih star. Itu adalah bentuk infak sumbangan. Moga Allah berikan ganjaran berganda-ganda di dunia dan di akhirat. Terima kasih juga semua yang selalu mendoakan dan menyokong dalam apa jua misi yang kita lakukan. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih.